Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar anak-anak murid cikgu? Cikgu doakan agar semua dalam keadaan sihat. Pada hari ini kita akan belajar unit 25, tanggungjawab digalas. Tajuk, sentiasa di sisi. Murid-murid akan menguasai kemahiran membaca, standard pembelajaran 2.1.1, membaca dan memahami petikan dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. Objektif pembelajaran yang akan murid-murid capai pada hari ini, pada akhir pembelajaran, murid-murid berupaya membaca petikan dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. Kriteria kejayaan pula, murid-murid dikira berjaya sekiranya dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 cara untuk membantu rakan yang kurang upaya berdasarkan maklumat yang dibaca. Sediakan buku teks bahasa Melayu ya. Rujuk muka surat 175. Kita akan baca petikan yang bertajuk Sentiasa di Sisi. Sebelum kita baca petikan, cikgu ada info yang ingin cikgu kongsikan dengan semua anak murid cikgu. Mungkin ada yang pernah dengar nama Profesor Datuk Dr. Ismail Mat Saleh. Beliau merupakan insan istimewa yang kekurangan penglihatan namun mempunyai nama besar di Malaysia serta di serata dunia. Beliau pernah dinobatkan sebagai OKU pertama dalam kategori kekurangan penglihatan yang pertama di Malaysia yang mendapat ijazah doktor falsafah. Beliau juga pernah menjadi pensyarah Jabatan Ekonomi Analisa di Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM. Dan seterusnya, beliau dilantik menjadi Ketua Jabatan Ekonomi Analisa pada tahun 1982. Beliau turut terlibat secara langsung dalam menyediakan dasar-dasar kerajaan termasuk Wawasan 2020 dan juga Kawasan Konsep Pertumbuhan Segitiga EAEC. Kesimpulannya, Profesor Dr. Ismail Saleh ini bukan sembarangan orang. Kegigihan serta kesungguhannya tanpa jemu telah membuatkan beliau berjaya dinobatkan sebagai pakar ekonomi OKU pertama di Malaysia. Hebat kan? Sekarang jom kita baca petikan bersama-sama. Sentiasa di sisi. Zara dan Dina duduk di pondok bacaan sekolah. Mereka berdua membaca kisah pelajar orang kurang upaya OKU yang merupakan mahasiswi cemerlang di sebuah universiti. Devika merupakan mahasiswi cacat penglihatan di sebuah universiti. Dia mempunyai seorang rakan baik bernama Sarah. Mereka mula berkawan baik sejak hari pertama mendaftar di situ. Sejak hari itu, Sarah selalu membantu Devika dengan ikhlasnya. Setiap hari, Sarah akan memimpin Devika ke kelas. Dia akan memastikan Devika dapat belajar dengan selesanya. Devika bersyukur kerana mempunyai rakan yang bertanggungjawab seperti Sarah. Di universiti, Devika merupakan mahasiswi yang cemerlang. Dia selalu membantu Sarah dalam pelajaran. Dia juga menasihati Sarah supaya terus gigih untuk berjaya. Setiap kali peperiksaan, mereka akan bersama-sama mengulang kaji pelajaran di perpustakaan. Akhirnya, atas berkat kesungguhan, Devika dan Sarah telah menerima anugerah cemerlang. Mereka berpegang pada peribahasa, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Peribahasa ini bermaksud untuk mendapat kesenangan, biarlah kita bersusah payah dahulu, seperti Devika dan Sarah kan? Berdasarkan petikan yang telah kita baca tadi, Sarah dan Devika saling tolong-menolong antara satu sama lain. Sarah akan memimpin Devika ke kelas, manakala Devika pula akan selalu membantu Sarah dalam pelajaran. Okey, sekarang cikgu nak semua anak murid cikgu bayangkan jika kalian ada rakan yang kurang upaya bersama-sama belajar di dalam kelas. Cikgu nak tanya, bagaimanakah cara untuk membantu rakan yang kurang upaya? Jom kita senaraikan.
Murid-murid boleh membantu membawa beg atau barang yang berat. Pasti mereka akan berasa gembira. Selain itu, kita boleh membelikan makanan di kantin semasa waktu rehat. Dan kita juga boleh menumpangkan rakan kita pulang ke rumah. Tugasan yang cikgu nak murid-murid laksanakan pada hari ini yang pertama, baca petikan dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. Kemudian, cikgu nak murid-murid senaraikan jawapan bagi soalan bagaimanakah cara untuk membantu rakan yang kurang upaya ke dalam peta bulatan. Semoga perkongsian cikgu pada hari ini dapat memberi manfaat kepada semua anak murid cikgu. Selamat berjaya ya. Jumpa lagi. Bye.